Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak cerita pasal seorang penjenayah ni, dan boleh dikatakan dia ni antara penjenayah yang paling dikendaki dalam dunia lah. Dan kes-kes yang dia terlibat ni bukan kes biasa-biasa. Setakat membunuh, rasuah, culik tu benda biasa lah. Dia ni juga sebenarnya adalah ketua kepada kartel dadah, dan boleh dikatakan yang dia ni supply dadah hampir ke seluruh dunia lah. Dia ni juga sebenarnya banyak tau tolong kartel-kartel dadah daripada Colombia, termasuk Pablo Escobar, untuk ekspor masuk dadah daripada Amerika Selatan untuk masuk ke pasaran US. Hebat tak hebat dia ni, sebenarnya dia ni dah dipenjarakan sebanyak 2 kali. Dan disebabkan kes yang dia buat ni bukan biasa-biasa, jadi dia ni dimasukkan ke dalam penjara dengan pengawasan yang maksimum. Tapi dua-dua kali dia masuk penjara yang macam tu pun, dia berjaya untuk larikan diri. Hari ni kita nak cerita pasal Joaquin Arquivaldo Guzman Loera ataupun El Chapo. Sebelum tu, terima kasih pada korang yang dah singgah dekat channel ni. Sebelum kita sembang panjang-panjang lagi, kita tengok sikit latar belakang El Chapo ni lah. Nama sebenar dia ni ialah Joaquin Arquivaldo Guzman Loera, ataupun lebih dikenali dengan panggilan El Chapo. Dia dilahirkan pada 4 April 1957. Dia ni sebenarnya lahir dekat satu pekan kecil yang dinamakan La Tuna dalam daerah Sinaloa, Mexico. Dan boleh dikatakan penduduk-penduduk dalam pekan ni sebenarnya memang kebanyakannya orang-orang miskin lah. Kebanyakan penduduk-penduduk dalam pekan ni, diorang akan kerja dekat kawasan-kawasan ladang. El Chapo ni boleh dikatakan antara orang yang lahir dalam keluarga miskin lah. Dan dia ni tak berapa cemerlang dekat sekolah. So dia sekolah sampai darjah 3 je. Lepas tu dia berhenti dan tolong ayah dia. Dan waktu kecil dia macam-macam lah dia buat sebenarnya untuk tolong family dia. Dia jual buah oren, jual air kotak, macam-macam lagi lah. Dan lepas dia berhenti sekolah tu, dia banyak tolong ayah dia dekat kebun dengan abang-abang dia yang lain. Macam penduduk-penduduk yang lain, bapak dia ni ataupun Emilio Guzman Bustillos bekerja dekat ladang-ladang. Tapi nak cari duit lebih, bapak dia ni tanam pokok popi dengan pokok ganja dekat kawasan gunung-gunung ni. Jadi El Chapo dengan abang-abang dia ni yang banyak tolong ayah dia ni. Sebenarnya bukan bapak dia seorang je buat, kebanyakan penduduk-penduduk kat situ pun macam tu juga, disebabkan kurang peluang pekerjaan dekat kawasan tu. So boleh kata bapak dia lah sebenarnya orang yang memperkenalkan dadah dekat El Chapo ni waktu dia kecil lagi. Kadang-kadang waktu hujung minggu bapak dia pergi jual ganja dekat kawasan pasar dekat situ, dan biasanya dia memang suka ikut bapak dia. Tapi walaupun dia selalu tolong ayah dia, sebenarnya boleh kata dia ni selalu kena dera dengan bapak dia sendiri. Bapak dia ni kaki mabuk, kaki perempuan. So memang selalu sangat dia dengan abang-abang dia tak dapat pun duit upah daripada ayah dia. Dan yang paling El Chapo ni bengang sekali, dah lah kaki perempuan, kaki mabuk, duit belanja rumah selalu tak cukup lah tu. Akhirnya dia dengan beberapa orang sepupu dia lain ambil keputusan untuk buka ladang ganja sendiri. Waktu tu lah El Chapo ni sebenarnya dah nekat untuk terlibat dengan aktiviti dadah ni apa semualah. Dan cousin-cousin dia yang terlibat tu sebenarnya pun antara nama-nama besar juga dalam penjenayah dadah dekat Mexico sebenarnya. So waktu dia dah buka ladang ganja sendiri ni, hubungan dia ni dengan bapak dia ni makin lama makin tak baik lah. Asyik selalu gaduh. So waktu umur dia belasan tahun, bapak dia halau dia daripada rumah. Dan waktu tu dia lari ke rumah atuk dia. Sejak daripada tu dia duduk dengan atuk dia. Dan waktu dia duduk dengan atuk dia ni lah sebenarnya dia dapat nama El Chapo tu, yang bermaksud si pendek, disebabkan dia ni memang tak berapa tinggi pun. So lepas dia dah tanam ganja dalam beberapa tahun tu, dia pun dah nampak yang potensi dalam market dadah ni sebenarnya luas lah. So dia pun ambil keputusan untuk berhenti daripada tanam ganja ni dan pergi ke tempat lain untuk dapatkan peluang yang lagi baik dalam market dadah ni. So lepas dia tinggalkan pekan La Tuna tu, El Chapo ni pergi join kartel La Guadalajara. Dan waktu tu kartel ni adalah kartel yang paling besar dekat Mexico lah, yang diketuai oleh Felix Gallardo. Mula-mula dia masuk, dia kerja sebagai pemandu peribadi je sebenarnya, dan dia banyak bekerja di belakang tabir lah senang cerita. Tapi lama-lama Felix Gallardo ni dapat detect yang sebenarnya El Chapo ni berpotensi untuk dijadikan orang kanan dia lah. Akhirnya dia ni diarahkan untuk in charge bahagian logistik. Dan nak jadikan cerita, waktu tu sebenarnya kartel-kartel Colombia ni, termasuklah Pablo Escobar, banyak mendapat tekanan daripada US, disebabkan diorang ni dah memang wanted lah dekat sana. So kartel-kartel Colombia ni banyaklah bekerjasama dengan Felix Gallardo ni. Kiranya kartel Guadalajara ni akan banyak handle bab-bab nak masukkan dadah daripada Amerika Selatan ke US ni lah. So sejak bekerjasama dengan kartel Guadalajara ni, kartel-kartel daripada Colombia ni nampak yang lebih untung sebenarnya guna perkhidmatan diorang ni, disebabkan kurang risiko dan bab-bab logistik ni kira diorang tak payah fikir dah lah.
So El Chapo ni lah sebenarnya orang yang banyak membantu kartel Guadalajara ni, terutama dalam bab-bab logistik ni lah. Dan waktu dia ni tugaskan sebagai orang yang in charge bahagian logistik, kartel Guadalajara ni boleh dikatakan mendapat kejayaan yang besar lah, disebabkan dia orang berjaya bawa masuk dadah ke dalam US tanpa gangguan polis ataupun kerajaan US. Tapi pada tahun 1985 ada sikit masalah yang jadi. Felix Gallardo ataupun ketua kepada kartel Guadalajara ni dah bunuh seorang DEA yang ditugaskan oleh kerajaan US untuk mengintip aktiviti diorang. DEA ni sebenarnya dapat detect dekat mana location penanaman ganja diorang. Bila dia dah tahu location tempat ladang ganja ni, dia pun pergi bocorkan rahsia ni dekat pihak berkuasa Mexico lah. So pihak berkuasa Mexico ambil tindakan dengan musnahkan ladang ganja ni semua, tak ada apa yang tinggal. Bila Felix Gallardo dapat tahu benda ni, dia memang betul-betul bengang. So dia suruh orang kanan dia untuk tangkap DEA ni, dan dia bunuh dan seksa dengan betul-betul kejam. Tak lama lepas tu akhirnya Felix Gallardo ni ditangkap dan dia ni dipenjarakan lah. So lepas Felix Gallardo ni dah kena tangkap, ahli-ahli kartel yang lain ni akhirnya bersetuju untuk bubarkan kartel Guadalajara ni, and dia orang bagikan kawasan waktu tu dengan sama rata. Dan waktu itulah El Chapo ni sebenarnya dapat kawasan dia yang pertama, iaitu Sinaloa dan sekitar pantai Pasifik. Dan akhirnya dia tubuhkan kartel dia sendiri, iaitu kartel Sinaloa pada tahun 1989. Waktu ditubuhkan kartel Sinaloa ni, kartel ni betul-betul besar lah, dan market dia hampir ke seluruh dunia. El Chapo ni bab logistik dia ni memang power lah, disebabkan dia ni memang dah ada pengalaman pun kerja dengan Felix Gallardo sebelum ni. So dia memang sangat cekap kalau nak seludup masuk dadah daripada Mexico ke US, dan macam-macam cara diguna sebenarnya. Contohnya dia sembunyikan dadah-dadah jenis kokain ni kat dalam pemadam api, kat dalam sebut lada. Dia banyak buat terowong-terowong bawah tanah daripada Mexico ke US. Dia ni banyak hire tenaga-tenaga profesional dekat Mexico yang tak ada kerja waktu tu. Dia ambil kerja untuk tolong dia buat terowong-terowong ni semualah. Terowong-terowong tu semua ada keperluan asas, ada aircon, ada motor, ada lampu. Senang cerita tu memang tak jadi masalah lah kalau nak bawa masuk dadah ke US ni. Kerja senang lah bagi dia tu. Selain daripada tu, kartel Sinaloa ni memang terkenal lah antara salah satu kartel yang betul-betul ganas lah. El Chapo ni sendiri pernah declare yang dia orang ni sebenarnya dah terlibat hampir dekat 1000 pembunuhan dekat dalam Mexico saja. So waktu ditubuhkan kartel Sinaloa ni pada tahun 1989, ada lagi satu kartel sebenarnya yang memang musuh utama dia, iaitu Tijuana Cartel. Dan diorang ni memang selalu gaduh, bunuh-bunuh, tembak sana sini sebab nak conquer market dalam Mexico tu. So pada tahun 1983, Arellano Felix ataupun leader kepada Tijuana Cartel ni, dia ni upah orang kanan dia untuk bunuh El Chapo ni dekat Guadalajara. Masa ni dia orang ni memang dah bergaduh tahap yang paling teruk sekali dah, tinggal nak bunuh je ketua masing-masing. Dan waktu tu El Chapo memang selalu pindah-pindah ke sana ke sini sebab nak larikan diri daripada musuh utama dia ni. So masa orang kanan Arellano Felix tu pergi cari El Chapo ni, dia ni dapat info lah yang mengatakan El Chapo ni sebenarnya ada dekat airport waktu tu. Dan sebenarnya time tu memang El Chapo betul-betul ada dekat airport Guadalajara pun. Bila orang kanan Arellano Felix ni dapat info yang El Chapo ni ada dekat airport waktu tu, dia pun suruh budak-budak dia lebih kurang dalam 20 orang untuk pergi dekat airport tu dan attack ada sebuah kereta ni. So tak lama lepas tu datang 20 biji motosikal dan tembak sebuah kereta. Dia orang dapat info yang El Chapo sebenarnya ada dalam kereta tu. Tapi sebenarnya dia orang dah tersilap. El Chapo memang ada dekat situ, tapi sebelah dengan kereta tu. Dan budak-budak Arellano Felix ni sebenarnya dah tembak salah orang dah. So antara yang mati waktu tu ialah paderi besar dekat Mexico waktu tu, iaitu Juan Jesus Posadas Ocampo. So berita tu memang betul-betul menggemparkan Mexico lah. Dia orang betul-betul marah dengan kartel-kartel dadah ni semua. El Chapo waktu tu pun dia tak tunggu panjang, dia terus lari ke rumah persembunyian dia. Lebih kurang dalam 20 minit dia daripada airport tu. So malam tu juga Presiden Mexico waktu tu, iaitu Carlos Salinas de Gortari, tu marah dengan kematian paderi tu. Sebab paderi tu dikira antara tokoh agama jugalah dekat Mexico. So kerajaan Mexico ambil tindakan tegas, tak tunggu lama, diorang decide untuk tangkap siapa je yang terlibat waktu kes tembak-menembak tu. Waktu itulah gambar El Chapo dengan Arellano Felix ni tersebar, dan waktu itulah orang mula tahu yang El Chapo ni sebenarnya adalah ketua kepada sebuah kartel. Bila gambar dia ni dah keluar dekat TV, keluar dekat surat khabar, El Chapo ni tak tunggu lama, dia pun bercadang untuk lari. Mula-mula dia bagi 200 juta dekat family dia, in case kalau apa-apa jadi dia tak balik lagi ke. And then dia bagi 200 juta lagi dekat orang-orang kanan dia supaya run bisnes dia macam biasa. Kira 200 juta tu ibarat macam duit peti cash lah. Lepas tu dia dapatkan pasport palsu atas nama Jorge Perez Ramos. Sebenarnya dia plan nak larikan diri ke El Salvador waktu tu melalui Guatemala. Waktu dia masuk ke Guatemala ni, sebenarnya dia rasuah askar-askar Guatemala ni lebih kurang dalam 1.7 juta USD untuk bagi dia masuk ke Guatemala dan jangan bocorkan rahsia dia. Tapi lepas askar-askar ni ambil duit dia, dia orang tetap bocorkan rahsia ni juga dekat kerajaan Mexico. So waktu itulah dia orang dapat detect
pergerakan El Chapo ni sebenarnya kat mana. So baru je masuk ke negara Guatemala, akhirnya dia ditangkap dekat sebuah hotel dekat Tapachula, berdekatan dengan sempadan Mexico dan Guatemala. So akhirnya lepas kena tangkap, dia ni pun dipenjarakan lah selama 20 tahun 9 bulan atas kesalahan kongsi gelap, ngedar dadah dan juga rasuah. Dan dia ni juga dimasukkan ke dalam penjara dengan pengawasan yang ketat lah. Tapi walaupun dah ketat, dia ni sebenarnya masih lagi bebas kat dalam tu. Dia run operasi dia macam biasa je sebenarnya. Dan dikatakan masa kat dalam penjara tu, sebenarnya dia hidup mewah je macam biasa. Dia boleh bawa masuk perempuan, beli alkohol, dia boleh dapat apa je. Sebabkan dia dah rasuah hampir ke semua pengawal-pengawal dekat penjara tu. Kiranya warden-warden, pekerja-pekerja dekat penjara tu dah bekerja dengan dia lah. So waktu dia kat dalam penjara ni, El Chapo ni pula didakwa oleh Mahkamah San Diego atas kesalahan pengubahan wang haram. Dan sebenarnya kerajaan US memang betul-betul nak El Chapo ni dipenjarakan dekat penjara US. Kerajaan US sebenarnya memang tak puas hati sebab dia ni dah bawa masuk bertan-tan kokain kat dalam US, terutama dekat kawasan California. Dan waktu tu dia ni didakwa bersama-sama dengan peguam dia sendiri daripada Sinaloa. Mana taknya bila ahli-ahli kartel yang kena tangkap masuk je dalam kes perbicaraan, mesti lepas. Dan waktu itulah Mahkamah Agung Mexico dah berbincang dengan kerajaan US untuk mudahkan ekstradisi banduan-banduan daripada Mexico untuk dipenjarakan ke US. So, bila El Chapo dengar je pasal berita ni, dia ni memang dah tak duduk diam lah. Yelah, masa kat dalam penjara Mexico tu tak macam penjara sangat pun. Dia bebas je nak buat apa-apa pun. So dia pun plan untuk larikan diri daripada penjara tu. Dan ada seorang pegawai penjara ni yang sebenarnya betul-betul mastermind lah yang tolong El Chapo ni lari dari penjara, iaitu El Chito. Pada 19 Januari 2001, El Chito ni sengaja je buka sel El Chapo ni untuk dia lari. And then dia dah arrange kawan dia untuk tolak troli baju Dobby waktu tu. Waktu itulah El Chapo menyelinap masuk ke dalam troli baju-baju Dobby tu. And then dia ni ditolak dengan senang-senang je sebenarnya pergi ke pintu utama tu. Memandangkan sebenarnya warden-warden, pekerja-pekerja dekat penjara tu, termasuklah pengarah penjara tu sendiri sebenarnya dia dah bayar. Akhirnya dia pun berjaya melepaskan diri daripada penjara tu. Lepas tu dia masuk ke dalam kereta yang dipandu oleh El Chito ni tadi. Bila dah sampai satu petrol pump, dia pun menghilangkan diri tanpa ucap selamat tinggal pun dekat El Chito ni. So bila pihak polis siasat-siasat balik, sebenarnya El Chapo ni memang teliti dan berhati-hati sangat masa buat perancangannya. Dan waktu tengah buat siasatan tu sebenarnya, ada seorang pegawai penjara ni yang dah bagi info macam-macam lah, apa plan dia dan siapa yang dia rasuah. Dan 7 tahun lepas pegawai penjara ni bagi keterangan, dia ni akhirnya dibunuh. Dan dipercayai sebenarnya pembunuhan dia tu arahan daripada El Chapo lah yang tengah menyuruh. Dan akhirnya pada 22 Februari 2014, El Chapo ni dapat ditangkap balik dekat sebuah hotel. Waktu tu dia dengan bini dengan anak-anak dia. So akhirnya El Chapo ni berjaya ditangkap semula buat kali kedua. Dan kali ni kerajaan Mexico memang betul-betul berjaga. Sebab dulu dah masukkan dia dah dalam penjara yang dengan maksimum security, tapi dia berjaya juga larikan diri. So kali ni kerajaan Mexico betul-betul tingkatkan pengawasan yang lebih ketat. So lepas dia dah masuk dalam penjara untuk kali kedua tu, kali ni dia betul-betul buat semua orang terkejut. Bila dia dah tahu je dia kena masuk penjara dengan pengawasan yang ketat semula, rupanya dia beli satu tanah yang berdekatan dengan penjara tu. So apa dia buat? Kali ni dia gali terowong daripada kawasan tanah yang dia beli tu sampai betul-betul masuk ke sel dia, supaya senang dia nak larikan diri daripada penjara tu terus dia ke kawasan tanah yang dia beli tu. So lepas terowong ni dah siap dibina apa semua, pada 11 Julai 2015 akhirnya El Chapo berjaya melarikan diri. So akhirnya El Chapo berjaya larikan diri daripada penjara tu untuk kali kedua. Terowong yang digali tu betul-betul sampai dekat tempat mandi dalam sel dia ni. Dan dalam sel dia ni sebenarnya ada satu CCTV. Cuma CCTV tu tak dapat nak tengok dekat kawasan mandi dia je. So sebenarnya El Chapo memang dah perhati kawasan ni dah lama dah. So itu je angle yang dia boleh lari supaya warden-warden tak dapat tengok dia melalui CCTV. So pada pukul 8.52 malam, dia larikan diri daripada terowong yang dia dah bina tu. So bila dah 25 minit diorang tak nampak El Chapo ni dekat CCTV, so warden-warden ni pergilah ke sel dia ni untuk tengok kat mana di sini sebenarnya. So bila diorang sampai sel El Chapo ni, diorang tengok memang betul-betul El Chapo ni dah tak ada lah. Bila polis apa semua datang, bila diorang tengok dalam terowong tu, rupanya dekat bawah tu siap ada motor untuk dia lari. Dan dianggarkan sebenarnya El Chapo lari daripada sel tu tak sampai 10 minit pun. Dan jarak terowong yang dibina daripada sel sampai ke tempat tanah yang dibeli tu lebih kurang dalam 1.6 km. So masa semua orang tahu dia ni dah terlepas, memang heboh lah waktu tu. Semua jalan-jalan utama dia buat roadblock untuk tangkap dia ni semula. Bukan tu je, pegawai-pegawai penjara semua kena siasat serta-merta dan tak ada siapa pun dibenarkan keluar masuk daripada penjara tu. Kerajaan Mexico terus bagi notis dekat semua lapangan terbang supaya tak bagi El Chapo ni keluar daripada negara tu. Dan beberapa flight terpaksa dicancelkan pada hari tu. Tapi dia ni memang licik lah, dah buat macam-macam pun dia tetap dapat lepas juga.
So waktu dia tengah menyorok tu, El Chapo ni sebenarnya dah ada deal dengan seorang pelakon Mexico yang bernama Cate del Castillo. Senang cerita dia sini sebenarnya nak minta tolong lah dekat Cate del Castillo ni untuk buat satu filem pasal kisah hidup dia. Kononnya nak dapat simpati daripada orang ramai. Tapi pada waktu yang sama, Sean Penn iaitu seorang pelakon US dapat tahu plan dia ni dengan Cate del Castillo ni. So Sean Penn ni pun sebenarnya nak join untuk temu ramah El Chapo ni, dan akhirnya El Chapo bersetuju untuk buat satu sesi interview dengan Sean Penn untuk satu majalah Rolling Stone. Tapi tanpa dia orang sedar, sebenarnya pihak polis dapat detect dekat mana lokasi El Chapo tengah menyorok waktu tu, sebab dia telah berhubung dengan pihak Sean Penn ni. So polis pun tak cerita banyak, terus ambush tempat tu dan berlakulah aksi tembak-menembak. Kebetulan waktu dia lari daripada kawasan tempat dia menyorok tu, dia bawa seorang budak. Jadi pihak polis tak dapat nak tembak dia betul-betul. Akhirnya dia berjaya melarikan diri melalui kawasan parit. Dia ni senang cerita memang kebal lah. Tapi pada 8 Januari 2016, lepas 2 bulan je kejadian tembak-menembak tu, akhirnya pihak polis dapat satu laporan yang mengatakan dia ni tinggal dekat satu bandar yang bernama Los Mochis di bahagian utara Sinaloa. So kali ni kerajaan Mexico betul-betul nekat nak tangkap dia ni. Dia orang betul-betul buat plan dengan teliti lah. Dan operasi untuk menangkap dia dinamakan Operation Black Swan. Ada 17 anggota komando yang terlibat, polis dan juga askar. So bila tim operation ni dah sahkan yang El Chapo memang ada kat rumah tu, dia orang pun tak cerita banyak, terus ambush dan sekali lagi berlaku aksi tembak-menembak. Dan sebenarnya El Chapo berjaya larikan diri daripada kawasan tu tau. Dia dah buat siap-siap terowong untuk dilarikan diri daripada kawasan tu sejauh 1.5 km dan tembus dekat lubang manhole jalan raya. Dan bila dia keluar daripada lubang tu pula, dia pergi rompak satu kereta. Tapi sayangnya kereta yang dia sambung tu rosak. So daripada situlah 4 orang polis berjaya tangkap dia kat situ dan tahan dia. Tapi dah kena tahan tu pun sebenarnya dia nak cuba rasuah polis-polis ni semua. Tapi bila polis-polis ni tolak, diugut untuk bunuh ke-4 polis ni. Tapi diorang tahu sebenarnya geng-geng El Chapo ni takkan duduk diam. Diorang mesti datang yang untuk huru-harakan keadaan. Dan nak tahan dia ni pun bukan kerja yang senang lah. So apa diorang buat? Diorang bawa El Chapo ke satu tempat yang terpencil dan diorang menyorok dalam sebuah hotel kecil. So tak lama lepas tu pihak polis pun sampai dekat hotel tu untuk bawa dia ke penjara semula lah. Kalau tengok plan dia macam mana dia lari daripada penjara ni, memang macam dalam movie lah. Tak lama lepas dia masuk ke dalam penjara yang dia lari tu, akhirnya Mexico dengan US pun bersetuju untuk ekstradisi banduan-banduan daripada Mexico yang buat hal kat US untuk dipenjarakan kat US. So untuk sekarang ni sebenarnya El Chapo ni telah dipenjarakan kat dalam penjara US. Tapi sebenarnya walaupun dia dah masuk dalam penjara US hari ni, kartel Sinaloa sebenarnya operate macam biasa dia sampai ke hari ni. Kalau dia boleh lari lagi daripada penjara kali ni, dia memang power. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Bye-bye.